Okay, boleh nampak ke slide? Boleh. Okay, so kita masuk kepada energy and chemical changes. Disebut energy ya, tenaga. Okay, nanti kita akan tengok apa dimaksudkan dengan tenaga, apa hubungan antara tenaga dengan chemical reaction, entire activity series of metal dan juga electrolysis. Okay, ini apa yang ada dalam proforma lah ya. Okay, so kita pergi pada energy. Okay, sebab tenaga ni, okay, tenaga ni sebenarnya boleh define kepada dua. Okay, yang pertama, ini yang semua orang tahulah, semua orang dah biasa familiar. Bila sebut energy saja mesti kita akan define sebagai ability to do work. Okay, keupayaan kita nak melakukan kerja. Contoh dia tadi, awak nak apa? Nak menggoreng telur, nak memasak telur, awak perlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, awak tak boleh nak masak. Okay, even nak attend kelas saya pagi ni kan, awak perlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, awak nak bangun tidur, nak bangun, nak apa, bangun daripada katil awak tu pun tak ada tenaga. Contohlah, tak ada tenaga. Okay, jadi anything, awak bergerak saja, itu dah dikira ability to do work, memerlukan tenaga. Even kalau awak tidur, okay, tidur juga memerlukan tenaga. Ya, kalau apa, anything, sebab apa? Sebab waktu tidur awak bernafas betul tak? Siapa yang kat sini tak bernafas waktu tidur? Ada yang tak bernafas? Semua dah bernafas kan? Ya, as long as you bernafas bermaksud awak menggunakan tenaga. Sebab nak bernafas pun memerlukan tenaga. Ya, bernafas pun perlu tenaga. So anything you perlukan tenaga. Sebab tu kita katakan tenaga, kita define as ability to do work. Apa maksud work? Kerja ni bermaksud kita nak pindahkan satu objek. Okay, kita gerakkan satu objek. Dan objek tu mesti mempunyai mass. Dia mesti ada berat. Okay, contoh dia. Okay, awak ada rasa macam awak pasang kipas angin kat rumah katakan pagi ni. Awak ada rasa ada angin kan? Okay, angin itu bergerak. Okay, angin bergerak bermaksud angin itu juga sedang melakukan kerja. Okay, kerja sedang berlaku. So apa? Sebab angin dia ada weight, ada berat, ada weight, ada mass dia. Bila ada mass dia boleh melakukan kerja. So bila kata apa yang tak melakukan kerja ya, apa benda bergerak tak melakukan kerja. Okay, contoh paling mudah adalah cahaya. Cahaya, ingat cahaya bukan metal. Sebab apa cahaya bukan metal? Sebab dia tak ada mass. Okay, dan dia tak perlu mengisi ruang. Jadi kalau bergerak cahaya, awak pasang cahaya lampu katakan. Okay, walaupun dia nampak bergerak daripada downlight, katakan awak pasang downlight, okay, tapi dia tak ada mass, dia bukan metal. Jadi itu bukan work. Jadi work anything yang ada mass. So maknanya any metal lah. Ya, apa benda saja metal, dia adalah kalau dia bergerak, so dia melakukan kerja. Okay, and then definition yang kedua untuk energy adalah ability to transfer heat. Okay, untuk transfer heat, contoh dia. Okay, contoh dia, body awak panas, betul tak? You rasa panas, so apa you buat? You pasang aircon, you pasang kipas. Macam mana kalau kita nak masukkan logo UPSI dekat jadi, CJ? maknanya so, akan ada berlaku temperature di situ. Sebelum tu mungkin berpeluh-peluh, awak rasa panas berpeluh. Bila awak pasang aircon, awak rasa lebih sejuk. Jadi maksud dia awak akan transfer heat daripada body awak kepada sekitaran supaya body awak lebih sejuk. Okay, itu heat transfer. Ataupun kalau awak nak memasak, okay, you nak masak, you perlukan apa? You perlukan energy. Apa energy you perlukan? You perlukan apa? Api. Api rasa panas tu tak? So bila rasa panas, okay, bila rasa panas, bila awak letak pada objek sejuk awak akan jadi panas. Okay, jadi itu juga adalah energy. Sebab apa? Itu adalah kita katakan sebagai energy sebab apa? Ada heat transfer daripada api tadi pergi kepada suatu objek yang lebih sejuk. Sampai akhirnya masaklah apa yang awak nak masak tu. So energy ni ada dua definition, ability to do work and ability to transfer heat. Okay. Okay, ada kawan-kawan nak masuk ke? Ada. Ada, tak ada apa? Kita dah masuk dah. Okay, so energy ni kita boleh katakan dia wujud dalam dua keadaan. Okay, dalam dua bentuk. Okay, iaitu pertama potential energy dan yang kedua adalah kinetic energy. Okay, kinetic energy saya rasa awak semua orang tahulah kinetic energy adalah energy of motion. Anything yang bergerak mempunyai kinetic energy.
Okey, awak sekarang ni ada tak menggunakan kinetic energy? Diri awak sekarang, cuba pandang diri awak guna tak kinetic energy? Guna. Betul, guna. Awak guna, macam mana awak kata awak guna kinetic energy tu? Berdiri? Tak, sekarang ni awak tengah berdiri ke? Tengah dengan kelas ni? Saya kata sekarang, now. Right now. Tengah duduk. So, adakah awak menggunakan kinetic energy ataupun awak ada kinetic energy? Ingat apa maksud kinetic energy? Energy of motion. Okey, awak bercakap dengan saya, bergerak tak bibir awak? Lepas tu awak pandang mata. Mata awak berkelip-kelip ke? Ya. Okey, awak bernafas, dada awak turun naik ke? Ya. Jadi awak sekarang ni masih adalah menggunakan kinetic energy sebab awak bergerak. That's why saya kata waktu tidur pun kita menggunakan energy sebab waktu tidur pun awak bergerak. Awak bernafas, awak bergerak kanan kiri semua kan. Awak garu sana garu sini, belum lagi kalau jenis yang banyak angin tu suka kentut tu kan. Itu semua kena menggunakan energy. Okey, itu energy yang paling simple lah, energy of motion. Anything yang bergerak, benda yang hidup mesti bergerak. So mesti ada kinetic energy. Okey, yang pertama yang semua ada potential energy. Okay, potential energy ni boleh pecahkan kepada dua, iaitu energy of position. Position ni maksud energi yang disebabkan oleh kedudukan sesuatu objek. Okey, sekarang ni awak sedang duduk di atas lantai ataupun duduk di atas kursi? Kursi. Okey, awak duduk di atas kursi. Okey, ketinggian kursi awak tu akan menentukan berapa banyak potential energy yang awak ada. Ketinggian kursi. Okay, mungkin ada orang duduk atas lantai, dia duduk atas cushion katakan atas lantai, dia duduk guna atas kapet katakan. So potential energy dia lebih rendah berbanding dengan rakan kamu yang duduk di atas kursi. Okay, and then ada tak antara kamu yang duduk di apartment? Ke semua landed house? Semua duduk landed house ke? Duduk college. Okey, awak duduk college tinggal di tingkat berapa? Ground floor. Okey, ada tak orang lain duduk college tinggal di tingkat lain? Tak ada, semua ground floor? Ada tingkat 1. Tingkat 1. Selepas tingkat 1 ada lagi tak? Tingkat 2 pun ada. Okey. So sekarang ni sebab ada yang duduk di ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Jadi potential energy lagi tinggi awak duduk ataupun awak berada, lagi banyak ataupun lagi tinggi potential energy. Okey, kalau kata kenapa pula yang duduk kat tingkat yang lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi ni mempunyai potential lebih tinggi? Okey, senang je awak nak tengok. Katakanlah saya tak suruh awak terjun ya. Okey, katakanlah orang yang duduk ground floor, first floor, second floor. Kalau dia terjun pergi ke tanah kat bawah, apa berlaku? Untuk yang duduk di ground floor tak ada apa-apa lah sebab dia memang berada di ground floor. Umpama dia melompat biasa. First floor, kalau dia melompat turun ke ground floor, turun ke tanah, tu yang berlaku kecederaan lah. Sebab apa? Sebab dia lebih tinggi kan. Okey, kalau second floor terjun, ada kemungkinan boleh menyebabkan kematian. Ada kemungkinan lah, saya tak kata lah ni kan. Okey, jadi awak nampak tak? Lagi tinggi kedudukan, impact dia lagi besar. Sebab apa? Sebab potential energy lagi tinggi. Nah, sebab tu kalau awak menuruni bukit, contoh macam sini kita nampak cycling ni. Okey, kalau dia naik bukit ni, lagi tinggi bukit ni, lagi laju dia akan bergerak turun. Okey, kalau bukit dia rendah, dia akan bergerak lebih perlahan lah. Dengan syarat maknanya dia menggunakan energi, dia gunakan energi yang sama. Energi, kinetic energy dia adalah sama. Contoh dia, dia tak cycling lah, dia tak cycle lah ya. Maknanya dia just free fall. Ya, kalau dia free fall basikal dia, lagi tinggi kedudukan dia atas bukit ni, lagi laju dia punya pergerakan. Itu sebab potential energy. Okey, itu yang pertama, energy of position, kedudukan sesuatu objek, ketinggian dia. Okey, yang kedua potential energy adalah store energy. Okey, store energy ni energi yang tersimpan di dalam sesuatu. Ni gambar kat sini contoh dia lah. Ya. Okey, contoh dia.
Kalau bersahur tadi, awak hanya minum air sahaja. Air kosong saja. Okey, awak minum air kosong. Ada orang minum air Milo. Ada orang minum air Milo bersama dengan nasi. Ada orang dia apa? Ambil oats saja. Contoh dia. Jadi dalam setiap makanan tu dia ada store energy. Ini yang kita panggil sebagai kalori. Awak selalu dengar kan? Ya, kalau nak diet, bersahur air kosong je lah dengan sebiji buah tamar. Okay, untuk memberi energi. So kalori yang awak ambil adalah rendah berbanding dengan kawan kamu yang bersahur minum air Milo ke, and then minum air manis lah, minum air manis, lepas tu makan nasi, lepas tu makan lagi kudap-kudap yang lain ya, kuih ke whatever. So apa yang dia makan tu kalori lebih tinggi, bermaksud dia store energi, dan sebab setiap makanan ada store energi. That's why setiap makanan kalori dia berbeza. Kalori tu menunjukkan energi di dalam makanan tersebut. Lagi banyak ya yang makanan yang mengandungi store energi yang tinggi, so lagi banyaklah yang energi yang awak consume, yang awak ambil, yang awak masukkan dalam body awak. So lagi banyak tenaga dalam diri awak. So kalau awak tak gunakan tenaga, itu yang akan bertukar menjadi fat lah. Itu antaranya lah. Okay, so itu adalah store energy. So store energy ni energi yang ada di dalam suatu objek. Macam contoh dia, you tengok lembu. Binatang lah ya, lembu, kuda. Mereka tengok lembu lah. Lembu tu kuat tak? Antara awak dengan lembu, siapa lebih kuat awak rasa? Awak ke lembu? Lembu. Lembu lebih kuat antara awak dengan lembu. Tak tahu kuat ke tidak, cubalah berlawan dengan lembu. So awak bayangkan, awak makan macam-macam. Even lembu sendiri awak makan. Tapi awak tetap kata lembu lebih kuat daripada awak, walaupun awak makan lembu. Awak makan lembu daging lah, bukan awak makan lembu macam tu ya. So awak kata lembu lebih kuat, sedangkan lembu makan apa? Makan rumput je, betul tak? Awak nampak tak lembu makan burger, lembu makan pizza, ada tak? Tak ada kan? Lembu makan rumput saja. Bermaksud mana dia dapat tenaga? Daripada rumput. Jadi rumput tu adalah tumbuhan. So tumbuhan juga mempunyai store energi. Macam mana tumbuhan ada store energi? Sebab dia menjalankan fotosintesis. Kan ya, fotosintesis menghasilkan apa? Menghasilkan selain daripada oksigen, dia menghasilkan gula. So gula tu boleh disimpan dalam tumbuhan dalam bentuk sama ada sebagai karbohidrat, selulose ataupun protein ataupun gula sendiri ya, fructose. So itu semua adalah energi. Jadi energi tu boleh ditransfer. Ditransfer daripada rumput, bila lembu makan, lembu dapat energi. Awak makan lembu, awak dapat energi daripada daging lembu yang awak makan. So energi tu boleh ditransfer. So ini contohlah ya, ada kat dalam jadual ni, baca sendirilah contoh store energi termasuk dalam chemical bonds lah ya. Dalam chemical bond ni contoh dia macam awak awak nak menggerakkan kenderaan. Kenderaan sekarang banyak menggunakan petrol ya, menggunakan petrol ataupun menggunakan diesel. So ada energi di dalam petrol dan ada energi di dalam diesel. Antara petrol dengan diesel, mana satu stok energi lebih tinggi, dalam petrol ataupun dalam diesel? Ada siapa boleh jawab tak? Diesel. Diesel lebih tinggi stok energi berbanding dengan dalam petrol. Jadi sebab kita tengok pada panjang rantai dia, karbon dia, berapa banyak bilangan karbon dia ya. So kita ni pergi kepada energi yang kedua, iaitu heat energy ataupun dikenali sebagai thermal energy. Thermal energy, thermal energy dia boleh transfer heat ataupun transfer energi mestilah daripada objek yang panas kepada objek yang sejuk. Dia heat tidak boleh transfer daripada sejuk ke panas, tapi dia mesti panas kepada sejuk. So itu adalah heat transfer. So ada 3 cara bagaimana heat energy kita boleh kita boleh transferkan kepada objek yang lain, ataupun kepada persekitaran, iaitu kita ada conduction, convection dan juga radiation. So ini ada 3 cara lah ya, 3 cara macam mana transfer of heat boleh berlaku. Kita lihat video untuk awak lebih tahulah apa maksud conduction, convection dan juga radiation. Learners, this is Easy Engineering. For today's topic, we're going to talk about heat transfer.
Before we discuss heat transfer, let's define first heat. So what is heat? Heat is a form of energy that can be transferred from one object to another, or even create at the expense of the loss of other form of energy. Imagine you have a pot full of water and you put the pot on top of the stove. The pot becomes hot, and as the time goes by, the water began boiling. The stove produces fire, and the energy formed in the fire was then transferred to the pot. That's why the pot becomes hot, and also because of that energy transfer, the water starts to boil. That process is called the heat transfer. There are three forms of heat transfer: the conduction, convection, and the radiation. When heating a pot full of water, all three forms of heat transfer are taking place. Conduction takes place with the transfer of heat from the stove to the pot. Water cools by the process of convection. The heat from the flame radiates in both directions. But what are conduction, convection, and radiation? Let's discuss first the conduction. Conduction is the process in which the transfer of heat takes place between objects by direct contact. The key of conduction is direct. Notice that the pot is in direct contact with the fire. The energy from the pot to the egg is transferred in the process of conduction, as well as the energy of the pot to the rice. Notice that the egg is in direct contact with the pan, and the rice is also in direct contact with the pan. Let's go to the convection. Convection is the transfer of heat by the movement of fluid. Hot beverages or hot coffee, to be specific, is another example of convection. You know why? It's because the steam coming out of hot coffee in the form of warm air rises because of the heat in the fluid. The last form of heat transfer is the radiation. Radiation is a transfer of energy from its origin to the surroundings. The most common example of heat transfer by radiation can be felt every day. It is the sunlight. Like the alligators and the lizards, they use the radiation from the sun to warm their bodies. There are also radiations that are difficult to feel compared to the sun because of the lower differences in the temperature between the source and the object. One example is the radiation produced in our mobile phones. We cannot see it nor feel it, but the radiation is very dangerous to our body. So that's the concept of heat transfer and the three forms of heat transfer. Now, I will flash some pictures or situations and try to answer what form of heat transfer it uses. What form of heat transfer is used when ironing clothes? Okay, so apa what form of heat transfer di sini? Apa jenis heat transfer bila awak iron clothes? Nak jawapan tak? Tak ada siapa nak jawab? Saya tak dengar apa dia, siapa cakap tu? Okay, apa jenis dia? Conduction, convection atau radiation? Conduction. Conduction. Okay, kenapa kata conduction? Direct. Direct, maksud dia direct contact. Sebab nampak tak yang panas apa? Yang panas adalah iron ni. Bila kita nak apabila kita nak iron, okay, kalau awak guna dry iron, awak mesti ada direct contact antara permukaan iron dengan pakaian yang awak nak gosok tu. Okay, kalau awak gunakan steam, mesti ada direct contact antara steam dan juga pakaian yang awak nak gosok. So ada direct contact itu, sebab tu dia kita katakan dia sebagai conduction, ya, conduction heat of transfer. Oh, sorry. What form of ironing clothes? Answer.
flat iron produces heat and then transfers the heat to the glows in a process of conduction. Now, another question. What form of heat transfer is used to boil the soup? Okay, dekat sini dia punya key di sini adalah boil. Okay, boil the soup. Okay, so di sini apa jenis heat transfer? Conduction juga kan? Convection. Oh, convection. Ingat tadi saya kata boil. Nampak ni, boil. Ya, bukannya untuk panaskan saja tapi untuk boil. Okey, pada awalnya dia adalah conduction di mana api ni sentuh dengan pot. Pot pula bersentuh dengan sup dekat dalam ni, betul? So dia sentuh kan? Bila sentuh dia adalah conduction, tapi dia conduction, tapi sekarang ni dekat sini dia kata boil. Macam kalau setakat sentuh saja dia hanya panas saja yang tempat yang bersentuhan, tapi kat tengah-tengah ni, tengah-tengah sup ni adakah bersentuh dengan pot? Tak sentuh kan? Tapi dia boleh boil. So kenapa boleh boil walaupun tak sentuh dengan pot, tak sentuh dengan api? Sebab berlaku convection. Convection ya, di mana heat transfer tu berlaku disebabkan oleh movement of fluid. Ya, nanti yang panas ni sup yang panas bahagian bawah dan bahagian tepi ni, okey, dia akan transfer heat kepada sup di bahagian tengah ini. Ya, dia berlaku sebab ada energi dekat situ, okey, dia akan transfer dan akhirnya semua sup dalam ni akan panas dan akhirnya dia akan boil. So itu adalah convection. Saya lupa saja, sorry. Heat transfer, the heat. Correct. The soup boils because of the transfer of heat from the fire and pan to the soup. And this process is called convection. Last question. You're playing a science, suddenly you feel that your skin becomes hot. How does this happen? Okay, ini paling senang lah ya. Mestilah radiation. Okay, contoh lain awak boleh rasa radiation. Okay, kalau awak pergi dapur lah ya, tengah memasak katakan ya, you tengah masak, awak berdiri di sebelah dapur, awak akan rasa panas walaupun bukan awak yang memasaknya. Awak berdiri saja awak akan rasa panas. Sebab apa? Sebab ada radiation. Ya, so daripada itu awak boleh rasalah. Ataupun katakan kalau contoh dia ini kalau mungkin kat Malaysia tak rasa lah, you tak guna heater kan. Kalau you guna heater katakan ni, sebab saya kadang-kadang kat office tu sejuk sangat, so saya pasang heater. Bila saya pasang heater, okay, saya akan letak tangan saya berdekatan dengan heater kalau saya sejuk sangat rasa tangan saya. So bila saya letak tangan saya berdekatan dengan heater, saya tak sentuh tau, saya hanya letak berdekatan, saya akan rasa, body saya akan jadi warm. Sebab apa? Sebabnya ada radiation daripada heater itu, heat transfer daripada heater ke body saya melalui radiation, walaupun saya tak sentuh pun heater tersebut. Itu antara contoh lain lah selain daripada disebabkan oleh matahari, cahaya matahari. Okay, so kita pergi pada seterusnya. Okay, pada awalnya Maaf doktor, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Masuk. Okey, dah masuk dah ya. Ada lagi ke nak masuk? Okey, pada awalnya manusia ni kita gunakan animals ya, dan juga plants untuk sebagai tenaga. Okay, contoh dia animals ni kita gunakan sebagai tenaga. Ini contoh gambar kat sini lah. Ini dipanggil sebagai horse milling. Di mana digunakan horse ya, gunakan kuda untuk menghasilkan untuk grind gandum menjadi tepung gandum. Ya, grind biji-biji gandum tu menjadi tepung gandum. So ini dipanggil sebagai horse milling. Nampak dia bergerak kan? Dia gerakkan sini. So bila dia bergerak, dia akan grind lah. Kat dalamnya dia ada biji gandum. So dia akan grind sampai jadi halus, jadi tepung gandum. So ini awal-awal dulu lah. Ya, ataupun kalau dekat Malaysia,
yang banyak kita gunakan dulu-dulu lah ya, binatang adalah kerbau. Tahu tak guna kerbau untuk apa? Jadi siapa jawab tak? Tak ada siapa nak ni? Bajak. Sebagai bajak untuk membajak sawah ya. Contoh dia dulu kalau siapa duduk sawah kan, dulu kan mana ada traktor ya, tak ada bajak traktor tu. Yang dulu manusia asal-asal dulu gunakan kerbau. Sekarang ni kerbau dah susah nak cari dah, nak jumpa sebabnya dah tak diperlukan lagi. Ya, lagi cepat kalau gunakan mesin saja. Okay, jadi dulu guna kerbau, itu antaralah ya binatang kita gunakan. Untuk plants pula. Ini contoh plants ni paling senang ni lah, kayu api. Dulu nak masak guna kayu api ataupun guna sabut. Ya, contoh dia kalau saya dulu kecil-kecil mak saya masak bahulu guna sabut. Ya, guna api, sabut bawah dengan atas atas acuan ya, bawah dengan atas acuan. Kalau dulu lah, sekarang tak buat dah, semua beli. Okay, dan sekarang ni orang buat bahulu pun dah tak guna lagi sabut ya, dah guna oven, tapi rasa dia tak sama ya, tak sama kalau masak gunakan kayu api dengan menggunakan gas ataupun gunakan oven, tak sama ya, rasa dia berbeza. Okay, dulu kita gunalah ini plant lah. Okay, and then selain daripada itu ada setengah negara dia menggunakan apa? Dia gunakan water wheels ataupun windmills. Okay, water wheel ni contoh yang macam ni lah. Ini dia gunakan kincir air ataupun kincir angin untuk menggerakkan, ni contoh gunakan binatang. Yang ini nanti kat dalam ini bila bergerak, disambungkan dekat bahagian dalam bangunan tu dengan milling macam ni. So ini akan bergerak. Okey, dia bergerak disebabkan oleh kincir air ataupun kincir angin. So digunakan untuk, antara contohnya digunakan untuk menghasilkan tepung gandum, untuk mill ya, untuk mill wheat menjadi tepung, menjadi flour ya. Contoh dulu. Okey, sekarang ni semua dah guna mesin ya, masukkan saja sekejap saja dah jadi tepung dan lebih halus lah berbanding dengan guna cara tradisional. Okey, ni antara lah ya dulu digunakan. And then selain daripada itu, sekarang ni kita dah gunakan fosil ya, fosil fuel, tenaga yang daripada bahan-bahan fosil. Okay, contoh dia arang batu. Okay, yang ini petrol, oil ni termasuklah petrol, diesel, kerosene ya, dan juga natural gas. So ini sekarang digunakan untuk menghasilkan energi. Okay, dan mungkin ada yang kata electricity macam mana pula? Electricity juga adalah energi, tapi electricity kita hasilkan sama ada daripada coal ya, ataupun daripada oil, ataupun menggunakan hydroelectric contoh dia, ataupun kita ada juga menggunakan wind kan, energy from wind ya. Itu kita dah belajar pada minggu ke-6 kan, tentang alternative energy, okay, menghasilkan tenaga elektrik. So antara yang guna coal ya, boleh guna petrol juga. Okay, ni kita katakan sebagai fossil fuel lah. Ini semua daripada fosil, di mana semua ini adalah dia not sustainable. Ya, it's not sustainable energy. Maksud dia kalau dah habis, dia habislah. Ya, it's not renewable. Ya, sebab dia daripada fosil. Fosil ni ambil masa berjuta-juta tahun untuk dihasilkan lah ya. Okay, ni contoh-contoh lain lah ya, energi yang kita gunakan sekarang. Dan yang paling bersih kita katakan adalah elektrisiti. Bersih di sini bermaksud dia tidak menghasilkan banyak jelaga, yang macam karbon. You nampak soot, yes, panggil soot, bahasa Melayu dia jelaga ya. Contoh dia kalau you bakar kayu, awak akan nampak ada asap, lepas tu nanti kalau awak letak periuk awak tu, nanti bontot periuk tu akan jadi hitam. Ya, sebab tu dulu kalau tengok kuali lah, terutama kuali dengan periuk, bahagian bawah dia tu hitam. Ya, sebab hitam sebab apa? Sebab dulu masak guna wood. Ya, bila guna wood dia is not clean, dia akan menghasilkan soot. Ya, menghasilkan karbon, soot, jelaga. Dia akan menghitamkan. Okey, kalau awak bernafas je berhampiran dengan kayu yang dibakar, nanti kat hidung awak tu pun akan nampak hitam-hitam gitu. Daripada mana? Daripada soot daripada pembakaran kayu tu. So ini antara yang kita katakan sebagai dirty gas lah ya. Termasuk juga coal. Coal ni kat Malaysia mungkin kita tak guna lah.
kecuali untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tapi kalau macam dekat negara barat, ya, mereka banyak gunakan coal pada musim sejuk. Ya, sebab tu kalau tengok kat negara-negara barat, kalau tengok rumah-rumah tradisional, ya, rumah apa yang ada chimney. Ya, chimney bahasa Melayu panggil apa? Pendiang, ya, pendiang api. Okey, chimney. So mereka dulu gunakan coal ataupun gunakan wood. So nampak chimney tu hitam, ya, berjelaga. So it's not clean lah, ya. Dan electricity, kalau awak guna electricity tak ada asap, tak ada apa. So dia adalah clean energy, ya. Okay, and then selain daripada itu kita juga ada form energy, ya, yang selain daripada yang saya sebut tadi. Contohnya kita ada mechanical energy, sound energy, magnetic energy. Okay, ni semua kalau awak belajar fizik awak akan belajar lah, tapi kita tak belajar lah semua ni, kita belajar sikit saja tentang energy. Okay, so saya terus kepada unit of energy. So unit SI, Standard International Unit. SI bermaksud Standard International Unit, unit standard yang digunakan satu dunia. Okay, SI adalah Joule. Joule, simbol dia adalah J huruf besar, di mana Joule ini bermaksud kilogram meter square per second square. Okay, itu maksud dia. Okay, maksud Joule. Tapi kita ringkaskan jadi Joule saja. Okay, tenaga dah unit Joule. Tetapi, okay, ini SI unit. Maknanya SI unit ni tenaga, unit Joule ni digunakan dalam pengiraan, dalam sains lah. Ya, dalam sains pengiraan kita gunakan Joule. Ya, dalam formula kita akan gunakan Joule. Tetapi, dalam praktikalnya ataupun yang biasa digunakan, ya, dalam kehidupan seharian, terutamanya di American katakan, ya, kita gunakan unit kalori. Sebab tu kalau awak diet, ya, awak punya coach awak dia akan bimbing awak dari segi kalori intake. Berapa banyak kalori tenaga yang awak ambil. Dia tak sebut joule. Dia tak kata berapa joule makan apa energi yang you makan hari ni. Dia tak akan tanya joule. Dia akan tanya berapa kalori. Sebab tu kalau awak lihat dekat dalam bekal-bekal makanan, ya, anything yang pack food, ya, food ataupun drink, you nampak kat belakang tu dia akan tulis tenaga. So tenaga tu kebanyakannya akan tulis dalam bentuk dalam unit kalori. Ya, tapi ada juga yang guna joule. Ada, bukan saya tak kata tak ada yang guna joule. Ada, tapi kebanyakannya guna kalori. Sebab itu yang biasa kita gunakan. Sebab kita kata, oh, kita akan kira kalori. Kita tak kira joule, kita kira kalori. Ya, untuk terutama untuk makanan lah. So kita guna kalori. Kalori ni simbol dia adalah CAL, C huruf kecil. Di mana satu kalori bermaksud 4.184 joule. Okey, dan ini salah satu reason kenapa manufacturer menggunakan unit kalori dekat dalam mereka punya food packaging. Okey, mereka gunakan kalori. Sebabnya awak nampak kalau dia guna joule nampak macam banyak, 4 kali ganda. Contoh adalah katakan tenaga untuk katakan 100 gram, katakan you ambil makanan coklat, katakan 100 gram. Contoh ya, 100 gram. Okey, tenaga dia katakan dia tulis dekat situ let's say 100 kalori. Contohlah 100 kalori. Okey, tu diet punya coklat. Okey, 100 kalori. Bayangkan kalau dia tulis joule. Dia kena tulis berapa? 100 kali 4 dah jadi 400 joule. So kalau bila pengguna baca, banyaknya tenaga 400 joule. So dia tak nak belilah. So dia beli dengan manufacturer B. Manufacturer B dia tulis contohnya tadi 400 joule. Okey, manufacturer kedua dia tulis 150 kalori. Okey. So, kalau pengguna tu bukan pengguna yang ada background science, okey, dia rasa macam 400 joule tu lebih tinggi berbanding dengan 150 kalori, tetapi realitinya 400 joule tu lebih kurang 100 kalori. Maknanya lebih rendah daripada manufacturer B. So itu antara reason kenapa manufacturer menggunakan kalori pada dia punya nutrition nutrition fact dia dekat dalam packaging dia. Okey, itu satu kalori. Ada satu lagi unit, kalau awak perasan ada setengah manufacturer, dia letak unit kalori dia C huruf besar. Mungkin ada antara kamu akan fikir, oh C huruf besar, awak belajar sains, oh C kalori huruf kecil sepatutnya. Ya, kalori unit C mesti huruf kecil, tapi manufacturer tu huruf besar. Mesti awak kata dia salah guna unit. Tak salah sebenarnya. Tapi manufacturer tu adalah manufacturer yang bijak. You tahu kenapa saya katakan bijak? Sebab C, bila kalori C huruf besar, CAL, C huruf besar, okey, bermaksud kilo kalori. Kilo bermaksud 1000.
So kalau dia kata energi makanan dia, okey, katakan dia menghasilkan satu makanan, okey, dia kata setiap 100 gram tenaga yang dibekalkan adalah sebanyak, dia tulis 1.5 kalori C huruf besar. Dia eja kalori tu C huruf besar. Okey, 1.5 kalori. Awak pun berebut-rebut beli. sikit je kalori, 1.5 kalori je. Tapi C huruf besar. Kalau pengguna bijak dia akan tahu C huruf besar bermaksud kilo kalori. So bayangkan 1.5 kalori, C huruf besar bermaksud 1.5 darab 1000 kalori. So berapa? 1500 kalori. Itu antara trik yang digunakan oleh manufacturer. Dia tak tipu. Tapi pengguna yang ignorance, yang kurang pengetahuan, dia akan tertipu. Sebab dia tak tahu nak bezakan C huruf besar dengan C huruf kecil untuk simbol kalori. Okay, boleh ya. Sekarang ni saya harap you all semua boleh jadi pengguna yang bijak lah. Terutama untuk orang yang nak diet. Siapa yang slim-slim tu tak fikir tentang diet, tak payahlah tengok benda-benda tu. Makan je lah apa yang awak mampu nak beli, mampu nak makan. Okay, tapi untuk mereka yang berdiet, you kena kena aware lah, kena tahu tentang ini, pengetahuan asas lah, ini pengetahuan umum sebenarnya. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ada. Okay. So kita pergi kepada first law of thermodynamics, walaupun tak ada dalam syllabus, tapi saya nak just nak state lah, first law of thermodynamics ataupun dikenali sebagai law of conservation energy. Boleh sebut conservation of energy. Bermaksudnya energy ni mesti conserve. Maksud dia energy ni tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Ini maksud first law of thermodynamics, di mana maksud dia di dalam dunia ini, di universe ini, total energy mesti constant. Contoh dia, awak kata, ia ke tak boleh dimusnahkan? Awak fikir macam tu. Pagi tadi awak makan bersahur, awak makan sepinggan nasi. Awak makan jus, katakan jus oren 1 gelas, belum lagi Milo 1 cawan awak minum. Okey, awak kata lepas tu bila petang awak rasa awak tak ada energi dah. Makan banyak bersahur tapi bila petang nak bergerak pun dah tak larat dah. Kan? Awak rasa, so mana pergi energi awak? Mesti awak kata dah hilang energi awak tu. Awak dah gunakan, dah hilang. Tapi sebenarnya energi awak tu tak hilang. Cuma dia ditransfer kepada bentuk lain. Contoh dia, energi awak makan tadi tu dia jadi store energy. Lepas tu awak bernafas, awak bergerak, awak buat macam-macam. Okey, dia akan tukar jadi apa? Jadi kinetic energy bila awak bergerak. Dan kalau awak berpeluh, awak rasa panas, so awak menghasilkan heat energy. So maknanya tenaga tu dia tetap ada, jumlah tenaga tu sama sebenarnya, cuma dia bertukar dan ditransfer kepada tempat lain. Contoh dia kalau heat, dia akan transfer ke persekitaran contoh dia. Tapi total energy tu adalah sama. Yang awak gain dengan yang awak keluarkan tu adalah sama. Itu maksud law of conservation of energy. Okay, ni saya just cerita sikit je lah ya, walaupun tak ada dalam syllabus. Okay, kita pergi kepada energy and chemical reaction. Okay, untuk kita tahu tentang energy and chemical reaction, okay, kedua ni bila sebut energy and chemical reaction, okay, ini kita namakan sebagai thermochemistry. Thermo untuk thermal energy lah ya, thermal energy, chemistry untuk chemical reaction. So ini kita katakan sebagai study of heat chain in chemical reaction. Okay, bila berlaku chemical reaction akan berlaku heat chain. Okay, kenapa berlaku heat change? Sebabnya ada difference dalam chemical energy, store chemical energy, store chemical. Ingat tadi potential energy ada 2 jenis, iaitu energy disebabkan oleh kedudukan, okay, dan satu lagi adalah store energy. So untuk chemical reaction, semua bahan dalam chemical reaction, semua chemical dia ada store chemical energy. Jadi bila ada perubahan, bila ada chemical reaction bermaksud ada menghasilkan bahan baru. Chemical reaction ni, dia ingat kita dah belajar sebelum ni chemical change kan. Chemical change bermaksud kita menghasilkan new compound. Bila kita terhasil new compound bermaksud akan ada perbezaan antara store energy, chemical energy dalam reactant, bahan tidak balas, dan juga produk.
akan ada beza ya antara reaktan bahan tidak balas dan juga produk yang dihasilkan. Akan ada beza chemical energy antara dua ni. Bila ada beza, so itu akan berlakulah kita katakan sebagai heat change. Okay, perbezaan itu akan menyebabkan berlakunya heat change. Okay, untuk store chemical energy ni dalam chemical kita panggil sebagai heat content lah, ataupun nama lain dia enthalpy. Okay, katakanlah reaktan ini tenaga enthalpy ya di dalam reaktan ataupun store chemical energy di dalam reaktan bahan tidak balas lebih tinggi berbanding dengan produk. Okay, jika itu berlaku, sebab ini banyak yang ini sedikit, maknanya energi yang kat sini yang banyak ni tadi, okey, dia akan release energi bersama-sama dengan produk. Okey, jika dia release energi, kita panggil tindak balas itu sebagai exothermic. Exothermic. Okey, jika reaktan ni okey, store energi dia rendah tapi produk dia store energi tinggi. Okey, dia rendah tapi nak hasilkan produk yang store energi dia tinggi. Jadi apa yang dia perlu buat, reaktan ini dia akan absorb energi. Dia akan absorb energi, baru dia boleh menghasilkan produk. Okey, jika dia absorb energi, kita panggil dia tindak balas itu sebagai tindak balas endothermic. Okey, itu maksud exo dan endo. Exo release energy, heat lah ya. Energi sini adalah heat energy. Endothermic, endo bermaksud dia absorb heat energy ataupun dia use heat energy. Okey. Ini contoh exothermic reaction. Paling mudah exothermic reaction, kita tengok pembakaran lah ya. Anything yang terbakar, anything yang meletup, you akan rasa heat. Ya, kita nampak, kita rasa heat. Heat tu terhasil. Jadi itu adalah exothermic. Tapi ada juga yang kita tak nampak. Contoh dia macam karat. Kita tak nampak heat tu, kita tak rasa heat tu. Tetapi tindak balas ini juga adalah tindak balas exothermic. Ini contoh lain, kita nak sejukkan air. Okey, air, awak nak katakan daripada air nak jadikan air batu. Okey, heat, enthalpy air dan juga air batu. Okey, enthalpy untuk air lebih tinggi berbanding dengan air batu. Store energi dalam air lebih tinggi berbanding dengan air batu. Okay, jadi jika nak tukarkan air kepada air batu, sebab air, reaktan kita asal air, okey, dia punya store energi dia lebih tinggi berbanding dengan produk iaitu ais. Jadi apa perlu berlaku? Dia perlu release energy. Sebab tu freezing water adalah contoh exothermic reaction. Awak kata, kenapa release bukannya air batu sejuk ke? Sebab dia sejuk lah, maksud dia daripada air, suhu bilik kepada air batu 0 degree. Beza kan? So maknanya mesti dia release heat baru dia boleh jadi kosong. Kalau dia tambah heat, mesti dia bagi panas, betul tak? Itu kalau kita fikir secara rasionalnya. Ya, jangan fikirkan suhu saja, kita fikirkan the science behind it. Okey, kita boleh fikir rasionalnya daripada suhu bilik kepada kosong. Kenalah release heat. Kalau tambah heat, mana boleh jadi kosong? Betul tak? Kan? Ya, maksud dia kena release heat. So freezing water adalah contoh exothermic reaction. Okay, and then untuk endothermic. Endothermic tadi saya kata dia absorb heat. Okay, contoh dia macam fotosintesis. Fotosintesis memerlukan dia memerlukan cahaya matahari. Tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Dia absorb cahaya daripada matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi itu adalah endothermic. Okay, and then selain daripada itu, water evaporation ataupun boiling. Ya, awak nak boil water. Ya, daripada suhu bilik nak jadikan dia 100 degree Celsius. Dia perlukan heat. Betul tak? Bila perlukan heat, maksudnya dia perlu absorb heat. Jadi awak kena panaskan. Bila awak panaskan, awak supply heat. Jadi air tu akan absorb heat yang awak supply, baru dia boleh mendidih. Okey, ini contoh lain dia macam kita nak dissolve salt dalam water lah. Ini mungkin awak tak rasa lah ya. Tetapi kalau awak guna thermometer, awak boleh nampak perubahan suhu sebelum kita dissolve dan selepas kita dissolve. Ya, akan ada perubahan suhu lah. Ya, okey. Ini contoh-contoh lain awak boleh lihatlah dalam jadual. Okay, kita lihat untuk pendengar lebih lanjut, awak lihat video. And endothermic reactions. Depending on the absorption or evolution of heat energy, we can classify reactions into two types, exothermic and endothermic reactions. Exothermic reaction describes a process that releases energy in the form of heat. Of fuel is exothermic. Endothermic reaction describes
in the form of heat. Melting of ice and evaporation of water are endothermic. Let's look at a few examples of exothermic reactions. Take a matchbox and strike the matchstick on its side. The matchstick burns, giving out a lot of heat. Let's watch this dramatic example of an exothermic reaction. The dehydration of sugar with concentrated sulfuric acid. Let's take some sugar in a beaker. Add 8 to 10 drops of water to the sugar in the beaker and stir it well with glass rod to moisten it. Now measure 30 ml of concentrated sulfuric acid in a measuring jar and add the acid to sugar. Stir quickly. That acid covers sugar. Stand back and observe. Sugar starts changing color and finally turns black and rises in the column, releasing steam and a pungent smelling gas. The black mass left behind is sugar charcoal, a form of pure carbon. This dehydration process is a highly exothermic reaction, turning water content to steam. Let's look at some endothermic reactions now. As you know, these reactions absorb heat energy. Look at how an egg is fried in a pan. When putting an egg on a heated pan, heat is absorbed by the egg and the liquid parts turn solid. Remember, it is always not necessary to have a dip in temperature, but many endothermic reactions require constant supply of heat till the reaction gets over. Let's understand another reaction where there is absorption of heat. Pour about 50 ml of vinegar into a beaker. Place a thermometer in it and note down the temperature. Now carefully add 2 or 3 spoonsful of baking powder into vinegar. Instantaneous reaction with brisk effervescence takes place and the solution almost fills the beaker. Stir the solution and note the temperature at the end of the reaction. During this reaction, heat is absorbed and temperature reduces. Therefore, the reaction of baking powder with vinegar is an endothermic reaction. Observe some reactions taking place in your everyday life and classify them as endothermic or exothermic reactions. Okay, so habis di situ kita pergi pada reactivity serial of metals. Okay, metals ya, metals kita boleh susun lah, kita susun ya, daripada yang paling tidak reaktif kepada yang paling reaktif. Okay, yang paling reaktif ni adalah unsur kumpulan 1 dalam jadual berkala. Okay, kalau lihat jadual berkala, unsur kumpulan 1 tu itu adalah paling reaktif lah. Semakin turun unsur kumpulan 1 semakin reaktif. Sebab tu potasium lebih reaktif berbanding dengan sodium dan sodium lebih reaktif berbanding dengan lithium. Okay, yang ini dah jadi ada yang grup kedua lah. Ya. Okay, so grup kumpulan 1, ya, kumpulan 1 periodic table ya, adalah metal yang reaktif lah ya, berbanding dengan yang ini. Contoh-contoh di sini kebanyakannya adalah daripada transition metal. Okay, so macam mana saintis susun reactivity theory of metals ni? Okay, dia susun dengan cara apa? Dia tengok tendency of metals untuk lose elektron. Okay, sebab bila metal ni dia boleh lose elektron. Lagi senang dia lose elektron, bermaksud lagi senang dia bertindak balas. Ya, sebab itu potasium, sodium kita tak boleh simpan dan juga lithium tak boleh simpan di dalam udara, maknanya dalam bekas biasa. Dia kena simpan di dalam paraffin oil, mesti simpan dalam minyak. Sebab apa? Sebab dalam udara sekitaran, kat udara kita ada oksigen dan juga ada wap air. Ya, ada wap air, ada moisture ya kat udara kita ni. Kat udara kering ya, udara sekarang kita ni dia ada moisture. Bila ada moisture, bila kalau potasium terdedah kepada udara, boleh menyebabkan berlaku dia akan self ignite. Ya, dia maksud dia akan
terbakar sendiri. Walaupun awak tak bagi sumber api, dia boleh terbakar sendiri. Sebab apa? Sebab dia sangat reaktif. Dia bertemu dengan oksigen, bertemu dengan air, dia boleh berlaku reaction yang boleh menyebabkan berlaku letupan lah. Kalau macam sodium, contoh dia, kalau kita kata kemalangan dalam makmal lah, tahun 80-an kot saya rasa dekat UM ada berlaku kebakaran di dalam makmal disebabkan oleh sodium. Sodium tu bukannya sodium tu sebenarnya lebih daripada bahan buangan, bahan sampingan daripada chemical reaction, tapi pelajar yang gunakan dalam bilik tu dia letak dalam satu bekas, dia tak label sodium. Jadi pelajar lain dia ingatkan itu adalah waste biasa, dia masukkan dalam sinki. So dalam sinki tahu ada air kan, apa berlaku macam letupan dan kebakaran. Itu pernah berlaku lah tahun 80-an kat selat saya dekat UM. Itu sebab tu sangat sangat penting pengetahuan kita tentang reactivity series of metals. Okay, so sekarang kita lihat pula kat bawah ni yang paling tak reaktif. Awak tengok yang paling tak reaktif adalah tiga metal ni, silver, gold, platinum. Okay, tiga ni paling tak reaktif. Sebab itu barang kemas dibuat daripada tiga metal ni. Itu utamanya gold dan juga platinum. Harga mahal. Harga mahal bermaksud apa? Kenapa kita buat barang kemas menggunakan gold dan juga platinum? Okay, sebabnya selain daripada dia cantik, shining, dia boleh tahan lama, dia tak berkarat. Gold tak berkarat, platinum juga tidak berkarat, silver pun tak berkarat. Tetapi silver, gold dia mungkin tarnish. Tarnish ni maksud dia hilang dia punya kilat itu. Kalau contoh dia, kalau awak beli gelang 916 ataupun cincin 916, awak pakai hari-hari. Pakai buat hari-hari, tak tanggal, pakai. Okay, tahun ni awak beli, tahun depan awak tengok dia dah tak berkilat seperti baru. Awak kena hantar kedai untuk kita panggil sebagai cuci lah sebenarnya. Awak boleh cuci sendiri, tak perlu hantar kedai pun. Okay, itu gold, silver. Tapi saya kata dia tak reaktif. Kenapa boleh berubah warna? Sebabnya gold yang awak beli tu, silver yang awak beli tu, itu bukan gold tulen. Bukan silver tulen. Tulen ni bermaksud 100%. Sebab tu, okay, gold contoh dia kalau awak beli cincin ataupun gelang, dia akan tulis 916. 916 bermaksud daripada out of 1000 part, hanya 916 part saja adalah gold. The rest bukan gold. Bukan gold tu maksudnya metal lain. Mungkin nickel, mungkin nickel, ataupun kalau awak beli rose gold, dia campur dengan apa? Dia campur dengan copper. So dia dapat rose gold. Sekarang kan popular rose gold, itu sebab gold campur dengan copper. Dia bukannya 100% gold. Sebab tu kalau awak lihat, kalau awak nenek awak, kalau nenek awak, moyang awak, ada masih ataupun mak awak masih menyimpan barang kemas turun-temurun. Turun-temurun ni maksudnya daripada moyang awak, daripada nenek awak, dia bagi kat mak awak. Okay. Dulu-dulu emas dulu diklasifikasikan kepada emas 10, emas 9. Sekarang dah tak ada emas 9 daripada 916. Emas 10 sekarang ni dipanggil emas 99.99%. Biasanya itu tak buat barang kemas, tapi dia buat apa dalam bentuk jongkong, dalam bentuk contoh dia macam dina emas. Itu dia pakai 99.99%. Itu adalah emas tulen. Sebab itu jongkong emas 99.99% ataupun emas 10 dulu barang kemas emas 10, dia warna dia sama. Walaupun zaman nenek awak dah beli dah lama, tapi dengan syarat dia adalah emas 10 lah bukan emas 9, emas 10. Kalau daripada zaman ni awak sampai sekarang zaman awak, masih lagi berkilat warna emas tu. Sebab apa? Sebab emas tu sangat tidak reaktif. So dia tak tarnish pun kalau dia tulen, kecuali dia dicampur. Okay, platinum kenapa mahal? Sebab inilah dia tidak reaktif. Sebab tu platinum ni banyak juga digunakan di dalam elektrokimia, dalam elektrolisis. Jika kita tak nak kalau kita nak dia jadi kita kata sebagai inert elektrod. Platinum sebagai inert elektrod yang mahal lah, tapi biasa kita guna karbon lah sebab karbon lebih murah. Okay, so ni platinum metal yang sangat tidak reaktif. Sebab tu dia mahal kalau dijadikan sebagai barang kemas. Awak beli mahal tetapi awak jual tak ada harga. Tak seperti gold lah. Gold ada harga. Okay, so kita lihat video. You may have noticed that most of the elements in the periodic table are metals. All metals have similar physical and chemical properties, but not identical. By looking at a small number of metals, we
potassium, calcium, iron, lithium, magnesium, and sodium. Let's look at the results when a small amount of each is dropped into cold water in a test tube. Stop the video to study the results, and then try to rank the metals from most to least chemically reactive. Results, some can be ranked, but others appear to be the same. Let's rewrite the list. If the experiment is repeated with dilute hydrochloric acid, we can reveal the different chemical reactivity of the metals that have not yet been ranked. Now, rewrite the list again. In two experiments, we can rank all 8 metals in order of chemical reactivity. This is, of course, a selective list, or else we would need to include over 70 metals. This gives us the reactivity series of metals, many versions of which you will find in books and online. You may already know that lithium, sodium, and potassium were at the top of the list, since we store these metals in oil to stop reaction with moisture in the air. When potassium reacts with hydrochloric acid, we get potassium readily loses an electron to form the K-positive ion, whereas when zinc reacts, Zn will form its ion Zn2 positive, but less readily than potassium does. So the series of reactivity is also a list which shows the tendency for metals to produce their positive ions. Don't panic, you don't have to remember this list. You should, however, be able to rank metals if given results of an experiment, and then be able to use the list to answer further questions, such as in explaining displacement reactions. Okay, so kita pergi kepada seterusnya, elektrolisis. Okay, untuk tahu tentang elektrolisis, first kita kena tahu dulu atau kita kena study dulu tentang electrochemistry. Okay, dalam silibus awak tak ada electrochemistry, dia cuma ada elektrolisis. Tapi saya kena ceritakan sedikit tentang electrochemistry, baru awak boleh tahu apa itu elektrolisis. Okay, so electrochemistry. Electrochemistry datang dari perkataan electric, electric. Elektrik adalah sejenis energi, so saya letak sebagai electrical energy. Chemistry, so kita boleh katakan kalau dalam energi, kita katakan sebagai chemical energy. Okay, so electrochemical process adalah redox reaction. Apa maksud redox reaction? Okay, redox ni datang daripada perkataan reduction dan juga oxidation. Okay, reduction, oxidation. Okay, kedua-dua tindak balas ni mesti berlaku serentak. Dia tak boleh berlaku reduction tapi tak ada oxidation, tak boleh. Dia mesti serentak dua-dua. Bila ada yang reduce, mesti bahan, okey, katakan kita ada dua reaktan 1 dan A dan B. Jika A reduce, B mesti oxidize. Dia kena serentak berlaku dua-dua ni. Okey, bila serentak, so kita panggil sebagai redox reaction. Okey, dan redox reaction ni melibatkan transfer of electron. Ada elektron akan ditransfer daripada satu substan kepada substan yang lain. Okay. Saya tak nak ajar awak lah apa maksud reduction, apa maksud oxidation, apa contoh reduction, apa contoh oxidation, sebab tak ada dalam syllabus. So saya just sentuh supaya awak tahu electrochemistry ni, okay, ataupun electrochemical process ni melibatkan redox reaction. Redox reaction bermaksud reduction dan juga oxidation process berlaku serentak. Okay, so dalam electrochemical process, okay, ada dua yang akan berlaku. So ada redox reaction, so ada dua akan berlaku. Okay, yang pertama, energy released by spontaneous reaction is converted to electricity. Okay, spontaneous reaction ini bermaksud spontaneous chemical reaction. Maknanya kalau awak ada dua bahan A dan B, bila A dan B ni awak letak dalam satu bekas, ya, lautan A, lautan B, awak campurkan secara spontan akan berlaku tindak balas. Mungkin melakukan tindak balas menghasilkan bahan baru bersama dengan tenaga. Tenaga tu kita katakan kita boleh convert kepada tenaga elektrik. Okay. So kita boleh tulis
chemical reaction ataupun spontaneous chemical reaction menghasilkan electricity. Ini dinamakan sebagai electrochemical proses lah, kita kata electrochemical proses. Okay. Ataupun dalam electrochemical proses juga, okay, mungkin electricity ataupun tenaga elektrik kita perlukan supaya berlaku chemical reaction. Di mana untuk di sini chemical reaction itu adalah non-spontaneous, tak spontan. Maksud dia kalau tak ada tenaga elektrik tidak boleh berlaku chemical reaction. Okay, contoh dia tadi kita guna A dengan B, bertemu saja spontan terus menghasilkan produk. Okay, kata kita ada bahan lain C dan D. Okay, C dan D ni bila bertemu tak berlaku apa-apa. Okey, bila awak gabungkan dua ni, bertemu tak berlaku apa-apa. Tapi bila awak bagi dia tenaga elektrik, A dan B ni akan berlaku reaction menghasilkan tindak balas, menghasilkan bahan kimia baru. Okey, menghasilkan new compound. Itu dia masukkan sebagai elektrolisis. So elektrolisis ni adalah proses di mana kita memerlukan tenaga elektrik untuk menghasilkan chemical reaction. Itu maksud dia. Okey, terbalik dengan electrochemical. Electrochemical proses ataupun electrochemical cell ni, chemical reaction spontan berlaku menghasilkan electricity. Ini sebagai electrochemical process, cell lah, yang ini electrolysis cell. Okay, so sel di sini bermaksud macam bateri lah ataupun saya sebut sel lah ya, sebab nak kata bateri macam tak berapa sesuai sangat, tapi dia lebih kurang macam bateri lah ya sel ni. Okay, ada dua jenis sel. Okay, tadi saya sebut electrochemical. Electrochemical cell tadi adalah chemical reaction menghasilkan tenaga tenaga elektrik. Okay, ini kalau zaman sekolah dulu, kalau awak ambil sains, mungkin cikgu awak pernah buat satu eksperimen ringkas. Ya, awak cocokkan wire. Okay, wire tu awak sambungkan dengan mentol kecil, ya, mentol yang gunakan untuk torchlight tu yang kecil tu. Okay, awak sambungkan wire, lepas tu wire tu awak cocokkan dalam, contoh ni di dalam dulu kalau kat sekolah mungkin dia gunakan lautan garam. Okay, bila dia masuk dalam lautan garam, berlaku nyalaan lampu tadi, ya, mentol tu menyala. Okay, itu antara contoh chemical reaction ataupun chemical energy menghasilkan electrical energy. So electrochemical cell ni dikenali sebagai galvanic cell ataupun voltaic cell. Okay, sel yang kedua adalah electrolytic cell. Electrolytic cell ni adalah sel yang menggunakan proses dipanggil sebagai proses elektrolisis. Okay, so namakan sebagai electrolytic cell. Okay, di mana dia menggunakan tenaga elektrik untuk menyebabkan berlakunya chemical reaction ataupun kita katakan produce chemical energy lah. Jadi bila ada chemical reaction maksud ada chemical energy lah. Ya, okey. So kita lihat kepada contoh electrochemical cell. Ingat tadi electrochemical cell adalah chemical reaction menghasilkan tenaga elektrik. Okay, yang ini video ni dah lama lah viral dekat dalam WhatsApp. Mungkin awak pernah tengok, tapi mungkin ada tak pernah tengok lagi. So saya tunjukkan awak macam mana chemical reaction, redox reaction antara tidak balas antara bahan kimia, bahan kimia ini compound, okey, bertindak balas menghasilkan tenaga elektrik. Ini contoh paling simple lah yang awak boleh buat sendiri dekat rumah. Take the light bulb out. Go ahead. Just take the light bulb out. Take it out. Take it out. Yeah, just bring it over here. Okay, fine. Bring it to the chopping board. Bring it to the chopping board. Put it down. Put it down for a second. Take that onion. Just stick a bit in the middle. Just scoop that little bit out into a little hole. Just do it. Let's do this. Yeah, that's it. That's enough. Right, I need you to go and get some vinegar. That's perfect. No more. Leave it like that. Let me see. Yeah. Right, go and get some vinegar. Go get vinegar. Everybody there. What size vinegar is that? See. Yeah, that'll do. Just fill that hole with cider vinegar. Yes. You wait to see what happens. Wasting an onion. It's not. It's amazing. Just a little bit. Okay. Yeah, that's perfect. Right. Okay, I just need to cool it down. This is just freezing spray. It's going to be a bit cold. Relax. It's okay. Relax. There. Okay, that's perfect. Right, now we need some baking powder. Quickly, baking powder. I'll hold that. Okay. Yeah, Take my cup of soda. Yeah. Okay, let me have a drink. Right, the vinegar's running out.
Yeah, you're gonna have to put a little more in. It's wasting my food, It's Neil. not wasting any food, trust me. It's using food. That's perfect. Just put in a good teaspoon. That's it. Just over the same. Should do a little bit of this. Wait. Yeah. Perfect. Just let that bubble. I love a volcano. Just rub it in a little bit. So that little hole that you had there, remember where that hole is. Okay, where's the light bulb that's going down? Get the light bulb. Okay. Wait. This is dinner now. Well, just wait. Trust me. Take the light bulb, hold it over the hole. Don't put it in the hole yet. Right. Believe it or not, when you put it in that hole, it's going to light that light bulb up. Just bring it closer to your face. And the onion. That's it. Ready? Sorry. This didn't work. Try it. Push it in there. Take it up. Okey, ni contoh macam mana daripada chemical reaction antara vinegar. Ya, vinegar adalah asid, ya, acetic acid. Okey, vinegar campur dengan kita gunakan soda bicarbonate. Okey, sodium bicarbonate lah, ya, soda bicarbonate itu sodium bicarbonate. Okey, so bila berlaku chemical reaction dia menghasilkan tenaga elektrik. Macam mana tahu dia ada tenaga elektrik? Dengan cara kita masukkan mentol. So nampak nyalaan ni terang ni. Ya, okay, kalau awak sebab kita gunakan tadilah chemical reaction antara dua benda. Okey. Ini antara contoh electrochemical cell di mana chemical reaction menghasilkan tenaga elektrik. Itu maksud dia. So nanti lepas ni kalau rumah awak blackout, ya, lepas tu tak ada lampu suluh, bateri dah habis ke, okey, apa lagi awak ambil lah onion, campurlah dengan cuka ni cuka apa-apa saja. Okey, cuka, lepas tu awak campur sodium bicarbonate, nanti dapatlah lampu sekejap dekat rumah awak. Okey, so ini electrochemical cell. Kita lihat pula apa maksud sebagai elektrolisis. Okey, tadi elektrolisis adalah terbalik daripada electrochemical cell. Di mana elektrolisis ni tenaga elektrik diperlukan ataupun digunakan untuk menghasilkan chemical reaction. Kenapa letak kat sini sebagai non-spontaneous? Non-spontaneous maksudnya tanpa tenaga elektrik tidak akan berlaku chemical reaction. Kalau ada tenaga elektrik baru berlaku chemical reaction. Sebab itu dipanggil sebagai non-spontaneous. Okey, so kita lihat kepada contoh. Okey, ini ada contoh application of electrolysis lah, ya. Elektrolisis ni kita gunakan banyaklah antara yang digunakan adalah dalam electroplating. Okey, apa contoh electroplating? Okay, saya rasa kalau untuk perempuan lah, ya, you all masih pernah dengar pasal emas Korea. Pernah dengar tak? Benar. Emas Korea, emas Bangkok. Setakat ni saya dengar itulah emas Korea, emas Bangkok. Kalau dulu-dulu dipanggil sebagai Zulian. Zulian tu adalah brand. Ya, dulu kita katakan barang kemas yang gold plating. Gold plating maksud dia bukan gold, dia bukan macam emas 916, tak. Dia adalah metal biasa, contoh dia macam nikel. Lepas tu dia salut nikel tu dekat luar tu dia salut dengan emas. So cara dia salut emas tu kita panggil teknik dia adalah electroplating. Bukannya dia masukkan nikel tu dalam leburan emas, lepas tu awak angkat dia dah bersalut. Tak, sebab dia adalah metal. Metal dia tak boleh celup-celup macam tu. Bukannya macam baju kalau awak nila, awak celup dalam air nila jadi biru. Tak, dia tak macam tu. So kita gunakan teknik antaranya adalah electroplating. Itu adalah contoh dia adalah seperti emas Korea dan juga emas Bangkok. Maknanya metal yang murah kita sadur dengan emas. So kita panggil sebagai electroplating. So kita lihat the science behind electroplating. Ini adalah contoh electrolysis yang application of electrolysis. Electroplating is a practice to coat particles made of cheap metals such as iron or steel with a thin layer of less reactive metal. A steel object, for example, a spoon,
is connected to the negative terminal of current source. The positive terminal is connected to the bar of the metal, for example, pure silver. Thus, the spoon acts as the cathode in the electrolysis, while the bar of the metal acts the anode. The electrolyte is a solution of salt that contains the ion of the anode metal, for example, silver nitrate. As soon as electric currents start flowing through the solution, electrons begin to escape from the silver anode. This results in the formation of positively charged ions, which separate from the anode and pass into the solution. There they migrate towards the cathode, attracted by its negative charge. When they reach the cathode, they accept electrons from it and change into silver atoms, which deposits onto the cathode in the form of thin metallic layer. The thickness of the layer depends on the conditions under which the electrolysis is conducted. This process is known as electroplating. Okay, ada soalan tentang electroplating ataupun elektrolisis? Ada soalan? Bergantung kepada berapa lama awak alirkan awak beri tenaga elektrik. Lagi lama lagi tebal lah. Sebab tu kalau contoh dia kalau awak beli emas Korea, okey, katakan awak pakai buat basahan, okey, selepas berapa bulan awak nampak dia dah pudar katakan emas dia. Awak boleh hantar ke kedai emas yang ada menyediakan perkhidmatan electroplating. So nanti dia akan salut balik lah. Ataupun katakanlah awak nak awak punya emas Korea awak tu nak supaya dia tahan lama. Jadi awak selalu buat rutin berapa bulan sekali awak hantar kedai emas untuk salut. So malam-malam dia bagi tebal lah. Sebab ketebalan tu bergantung kepada berapa lama masa yang awak buat tindak balas elektrolisis ni, berapa lama masa dia. Lagi lama lagi tebal lah. Okay, boleh? Okay, ada soalan lain? Okay. Dia, okay, kalau untuk kereta, dia ada dua teknik lah. Yang pertama sama ada dia guna electroplating ataupun yang kedua dia menggunakan kita kata semburan. Okay, kalau yang macam biasanya cat lah, cat biasanya dia adalah dalam bentuk semburan. Sebab dalam cat dia bukan hanya setakat dia bukan pure metal. Dalam cat ni walaupun metalik ke matte ke, dia yang utama situ adalah pewarna. It's not metal. Jadi sebab itu kalau untuk body yang cat tu, kalau sebab perkataan cat itu biasanya adalah kita buat secara semburan. Semburan atau kadang-kadang mungkin ada yang dicelup. Mungkin ada tapi kebanyakan semburan. Sebab semburan akan memberi, you boleh control dia punya layer, ketebalan dan juga dia lebih sekata lah. Dia berbeza sikit dengan electroplating. Tapi ada bahagian part dalam kereta yang mungkin perlu electroplating supaya tahan karat contoh dia. Contoh dia macam electroplating ni. Okey, katakanlah ada part dalam kereta, contoh kita nak dia keras, nak dia kuat. So kita perlu menggunakan metal, contoh dia steel. Sebab steel dia lebih kuat. Steel adalah campuran alloy antara contoh dia antara iron, mesti iron dan nak jadi dia kuat kita letak carbon contoh dia. So jadi steel. Okey, dia kuat tetapi still dia boleh berkarat. Sedangkan dalam kereta terutama part-part bahagian dalam enjin contoh dia, kita tak nak dia berkarat. Dan kadang-kadang ada part yang ada kontak katakan dengan air lah, dengan chemical chemical yang mungkin korosif. Jadi part tersebut perlu disadur dengan metal yang non-reaktif. Jadi yang itu je kena gunakan teknik electroplating. Tetapi kalau awak sebut tentang cat, maknanya body cat yang ada warna,
Maknanya fungsi dia adalah memberi warna, yang itu biasanya digunakan teknik semburan biasanya. Sebab dia buat warna tu datang daripada pewarna, it's not datang daripada metal. Kecuali kalau dia tak tahulah kod ada kan, contoh dia macam yang kalau ada kereta yang katakan body dia you nampak gold, warna gold yang bukan disebabkan oleh cat, tapi gold tu memang electroplating. Kan dulu saya pernah ada kod dia buat macam ala-ala emas Korea. So metal tu, besi tu, stainless steel tu dia electroplating kan dengan emas, gold 24 karat. Bukan pewarna emas tau, bukan cat emas, tapi dengan pure gold. Yang itu digunakan electroplating. Maknanya digunakan pure gold untuk body kereta dia, emas betul. Maknanya bukan yang buat pada emas 100%, maknanya dia salut dengan emas. Yang itu electroplating. Tetapi kalau setakat cat yang berwarna gold, cat berwarna gold, okey, yang itu biasa kita sembuh je, bukannya kita guna electroplating. Electroplating ni dia mesti pure. Tadi nampak tak video ni, kan tunjuk tadi pure silver kan? Dia guna elektrod tadi. Satu elektrod adalah metal iaitu sudu besi, satu lagi adalah pure silver. Dia punya keyword dia adalah pure silver. Sebab tu kalau emas Korea kita salut dengan pure gold 24 karat. 24 karat maksud dia pure gold. Bukannya 916. Dia akan salut dengan pure gold 24 karat. Itu maksudnya emas tulen lah. Yes, dia bukannya emas 916, tak. Sebab dia bila kita electroplating kita mesti dia hanya tulen saja. Sebab nampak ni metal ni yang tulen sajalah yang akan jadi ion. Metal ni akan jadi ion metal. So dia akan pergi kepada elektrod, kepada cathode tadi dia akan pergi, so dia akan salut. So hanya yang tulen saja. Sebab tu emas Korea yang disalut itu adalah emas tulen, bukannya emas 916. Dia emas tulen. Boleh? Faham tak? Ya. Ada lagi soalan? Ada soalan? Sebab tu kalau awak nak beli, contoh nak beli jinak emas di Damam, mungkin tak berapa sangat orang tipu. Kalau awak nak beli, kita panggil apa, gold bar, jongkong emas, gold bar. Sebab tu kena beli dengan company yang ada reputation lah. Contoh dia macam Swiss Gold, contoh dia. Sebabnya ada kes penipuan gold bar. Dia bukannya gold bar yang 100% gold, tapi dia adalah gold bar electroplating. Maknanya macam luar saja dia salut dengan gold tulis, emas tulen. Emas tulen tapi dekat dalam dia metal yang tidak berharga. Itu pernah berlaku kat Malaysia pernah berlaku, tertipu. Dia tahu pun sebab dia nak jual. Bila nak jual emas tu, sekali baru dapat tahu rupa-rupanya emas yang diberi itu adalah bukannya emas tulen, bukannya jongkong emas, bukannya gold bar, tapi adalah metal bar yang disalut saja dengan emas. So kalau nak beli, kalau awak jenis yang penyimpan emas, sama ada emas dinar ataupun bar, gold bar ataupun dinar, awak kena make sure lah beli dengan syarikat yang reputable lah. Contoh dia macam Swiss Gold katakan, contoh dia. Even gold bar pun dia ada banyak grade juga lah Kalau yang grade mahal, yang paling bagus awak beli yang 99.999% gold, ada 5.9. Kalau awak beli 99 ataupun 99.9, nanti kalau nak jual balik harga tu macam murah sikit lah, sebabnya dia ada banyak lagi yang tak tulen berbanding dengan yang tulen tu. Boleh? Ada soalan lain? Tak ada. Ni antara lah electroplating ni antara application of electrolysis. Ada banyak lagi sebenarnya application of electrolysis ni di dalam industri. Contoh di dalam mining industri, itu memang guna electrolysis. Banyaklah. Kenapa saya tak nak terangkan lebih banyak lagi contoh yang lain? Kerana saya nak bagi awak quiz 3. Di mana quiz 3 saya adalah tentang application of electrolysis. Dan saya nak awak buat infografik dalam grup. Quiz 3 buat dalam grup. Maknanya kalau awak hantar, saya letak 3 members, awak boleh letak 2 atau 3 lah.
Ya, sebab you all kalau berapa orang? 33 orang je. So, 33 ngam-ngam lah. 3 members. Okay, 3 members, satu kumpulan. Semua orang akan dapat markah yang sama. Okay, saya nak buat infografik tentang application of electrolysis. Application of electrolysis ni, okay. Ada yang tanya saya, ni untuk kumpulan B lah, dia tanya saya, boleh tak kalau dia nak cerita satu je iaitu electroplating? Saya kata kalau dia buat satu boleh, tak salah pun sebab electroplating salah satu daripada application of electrolysis, tapi markahnya sikit je lah sebab ni satu je. Contoh yang awak bagi, dah lah contoh awak bagi contoh yang saya dah beri dalam kelas. Ya, at least kalau awak bagi contoh at least kurang-kurangnya bagi saya lah ya, sebab infografik ni infografik you tahu kan dia punya keluasan dia agak besar, betul tak? Dia punya maksud dia dia punya dalam satu infografik tu dia boleh letak banyak maklumat. It's besar. Bagi saya besar lah walaupun awak dah gunakan tulisan yang besar. Okay, jadi sepatutnya sekurang-kurangnya application tu sekurang-kurangnya 3. Sebaik-baiknya lagi banyak lagi bagus. Sebab saya akan beri pemakahan antaranya adalah pertama the quantity of application yang awak bagi. Okay, and then the novelty of application. Novelty ni maksud dia awak bagi saya something yang mungkin saya tak tahu. Bila saya baca, oh ya ke yang ini pun guna electrolysis ke? Contoh dia. Okay, tapi saya tak haraplah lebih untuk novelty tu. Tapi at least kalau you dapat buat something yang novel yang saya pun tak tahu, itu adalah menggunakan teknik electrolysis, then you akan dapat, mungkin you boleh dapat markah penuh lah daripada saya. Okay, and then selain daripada itu sebab namanya infografik. Bila infografik selain daripada info, dia mesti ada grafik. Infografik mesti banyak grafik. Saya tak nak banyak info yang banyak tulisan kena baca. Sebabnya, kenapa kita banyak infografik? Sebab kita tak nak membaca. Sebab tu banyak maklumat sekarang ni apa-apa buat dalam bentuk infografik. Sebab dia tahu rakyat sekarang, manusia sekarang, okay, orang zaman sekarang dia tak suka banyak membaca. Dia suka melihat. Dia suka melihat gambar ataupun menonton video. Dia suka lihat gambar lah. Jadi sebab gambar boleh menceritakan macam-macam benda. Sebab tu saya nak infografik, kena ada grafik. Grafik tu mesti sesuai, mestilah sesuai dengan application tersebut dan menarik. Okay, lepas tu ada sedikit saja info. Sebabnya grafik tu kadang-kadang akan menceritakan banyak benda. Okay, so saya beri deadline sehingga 6 Mei. Hari ni berapa bulan? Hari ni 30 kan, so ada lebih kurang seminggu lah, 6 hari. Masuk hari ni seminggu lah ya untuk awak buat. Infografik ni sekejap je nak buat ya, so tak ada dan application electrolysis ni di hujung jari. Maksudnya buka saja, rajin tak rajin saja awak mencarinya. Okay, so saya nak awak submit di dalam MyGuru. Satu kumpulan boleh hantar satu, kalau nak hantar setiap kumpulan pun boleh. Setiap orang nak hantar pun boleh, kalau nak hantar satu pun boleh. As long as nama awak ada dalam infografik. Okay, jadi pastikan dalam infografik awak mesti ada nama group members. Okay, kalau 3 orang, nama 3 nama dan nama metrik 3 orang tu mesti ada dalam infografik. Awak boleh letak dekat bahagian bawah atau bahagian atas infografik awak. Okay, kalau awak kata, oh saya buat infografik ni dengan 2 orang kawan saya, dengan Abu dan Aminah katakan. Tapi saya tengok dalam infografik tu tak ada nama awak. Ya, tak ada nama pun, nama group members, tapi Abu dan Aminah dia upload, awak tak upload. So, saya akan bagi markah pada Abu dan Aminah sajalah. Sebab mereka upload that infografik, walaupun tak ada nama, sebab infografik tak ada nama, saya tak tahu siapa punya, tapi mereka upload. So, saya tak nama 2 orang sajalah. Okay, kecuali kalau infografik yang diupload tu ada nama 3 orang. So, saya akan bagi 3 markah yang sama. Okay, ada soalan tak? Maksimum dia adalah infografik tersebut. Infografik ni bergantung kepada software apa awak guna. Ada yang kurus panjang, ada yang biasa-biasa saja macam bentuk poster, ada yang dalam bentuk landscape. Jadi keluasan dia tu menentukan maksimum application yang boleh letak. Kalau katakanlah awak gunakan yang jenis kurus panjang, okey, lepas tu awak letak 3 saja, nampak banyak kosong. Ya, sebab saya pernah ada pelajar hantar saya infografik yang kosong. Kosong ni maksud dia banyak sangat ruang kosong. Bagi saya tak menarik lah infografik tu, dia tak maksimiskan ruang. Okay, ataupun infografik yang awak pilih tu ruang dia tak banyak tapi awak letak banyak sangat application sampai ke serabut. Serabut tu maksud dia saya tak tahu that grafik untuk apa punya application.
serabut sangat. Terlampau banyak serabut yang saya tak boleh pun nak bezakan. Tak boleh pun tahu ini grafik ni untuk application mana, penerangan ni untuk mana. Faham tak? Kalau terlalu banyak tapi saiz tak sesuai, so menyebabkan infografik awak tak menarik, nampak berserabut. Ataupun kalau sedikit sangat application, sedikit sangat info, sedikit sangat infografik, nampak kosong. Kosong juga tak menarik. Jadi bagi saya itu bergantung pada kreativiti awak. Okay, so tak ada maksimum, tak ada minimum. Satu saya kata tak ada minimum. You tak satu, ada pelajar tanya, saya nak take terperatik je saja satu. Boleh tak? Boleh. You hantarlah tadi markah, you satu. Sikit je lah markah you dapat. Tak dapatlah markah seperti kawan kamu yang buat lebih banyak dan dapat lebih menarik. Okay, faham tak sekarang ni? Maksud saya infografik di sini. Okay, so tak ada salah. Maknanya kalau awak as long you hantar infografik, walaupun awak hanya tak satu, awak tak dapat markah. Tapi markah awak janganlah expect markah seperti markah rakan kamu yang nampak ada effort, yang nampak menarik infografik dia. As long as you hantar, you akan dapat markah. So quiz 3 ni adalah quiz yang semua orang akan dapat markah, tetapi markah tu tinggi ataupun rendah bergantung kepada infografik yang awak hantar lah. Betul. Ya. Maksudnya dia satu page je ke? Infografik satu page je. Mana infografik banyak page. Saya tak suruh you buat slide PowerPoint ya. Ya, dia bukan slide PowerPoint. PowerPoint dia ada berpage-page. Infografik satu page je. Ya. Terima kasih Teh. Ya, satu saja infografik. Okay, ada soalan? Tak ada? So kalau tak ada, kita sampai sini saja. Okay, kalau tak ada soalan sampai sini saja. Minggu depan nanti kita jumpa minggu depan lah ya. Minggu depan kita ada kita ada kelas terakhir. Okay, selepas raya nanti kelas awak dengan Dr. Afiq lah. So minggu depan last. Jangan lupa hantar lab report. Okay, dan juga assignment 3 ya. Assignment 3 ni assignment yang guarantee dapat markah as long as you hantar. Dan jangan risaulah, saya taklah kerekut markah ya. As long as saya nampak effort dekat situ, adalah markahnya. Cuma nak dapat markah penuh. Dan saya pun jadi, saya tak kisah bagi markah penuh kat pelajar ya untuk untuk infografik ataupun untuk assignment. Saya boleh bagi markah penuh as long as saya nampak menarik, nampak ada effort di situ. Okay? Boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi lagi kan. Okay.